Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat berkumpul sekali lagi di dalam dewan pengajian kita ini, bagi kita meneruskan majlis pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini meringkaskan kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syeikh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang meninggal dunia pada tahun 751 Hijrah. 751 Hijrah. Pada majlis yang lepas, kita akan memasuki kitab yang keempat daripada kitab Zadul Ma'ad. Disebutkan di sini kitab yang keempat ialah Kitabuz Zakat, kitab zakat. Cuma memandangkan yang kita pada malam ini telah pun memasuki hari yang ke-27 Sya'ban. Apabila masuk maghrib sebentar tadi, ini menandakan beberapa hari sahaja lagi Ramadan akan tiba. Oleh kerana itu, saya nak skip kitab yang keempat kepada kitab yang kelima pada malam ini, memandangkan ini disifatkan sebagai wajibul waqt, kewajipan waktu kita, iaitu hendaklah kita tidak memasuki Ramadan melainkan kita telah menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan puasa. Justru saya nak ambil apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kitab yang kelima di sini, Kitabus Siyam. Hadirin sidang jemaah, Kitab As-Siyam. Kerana kita sudah insya-Allah beberapa hari sahaja lagi akan memasuki bulan Ramadan. Bagaimana yang saya kata tadi, esok Jumaat, malam ni malam Jumaat, esok adalah hari yang ke-27 Sya'ban. Maknanya hari Sabtu 28 Sya'ban. Hari Ahad 29 Sya'ban. Dan pada petang Ahad tu, pihak pejabat mufti wilayah persekutuan akan mengadakan cerapan anak bulan. Jadi dilakukan di Putrajaya, di PICC, dan di Kuala Lumpur, di Menara Kuala Lumpur. Kebiasaannya begitu. Jadi pada waktu itu, kalaulah nampak anak bulan pada Ahad petang tersebut ataupun pada Ahad malam itu, maka satu Ramadan jatuh pada Isnin. Tapi jika tidak nampak dan tidak ada kemungkinan untuk nampak, yang disebut sebagai imkanur ru'yah, maka digenapkan Sya'ban 30 hari, jadilah Isnin tu hari terakhir Sya'ban. Maka sudah pasti satu Ramadan jatuh pada hari apa? Selasa, bersamaan dengan 12 Mac 2024, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya kita sudah menghampiri ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Disebut dahulu ada seorang sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin syurga, namanya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Talhah ini, beliau menceritakan bahawasanya pada zaman Nabi dahulu ada 2 orang lelaki yang memeluk Islam. Mereka memeluk Islam ni dalam tempoh masa yang sama. Cuma antara 2 lelaki ni, dia punya sikap sifat tu agak berbeza sedikit. Lelaki yang pertama ni kuat sungguh beribadat. Rajin dia beribadat. Manakala lelaki yang kedua ni biasa-biasa je lah.
Tapi dia pun peluk Islam, kawan tu pun peluk Islam. Apabila satu hari lelaki yang pertama yang kuat beribadat tu, dia join turut serta bersama dengan Nabi dalam peperangan dan dia mati syahid. Hadirin dan hadirat. Dia direzekikan mati syahid, iaitu mati di medan jihad. Tapi kawan dia itu tidak. Kawan dia Allah panjangkan umur kawan dia yang seorang tu, yang kedua tu, sehingga setahun kemudian. Maknanya selepas setahun kawan ni pula meninggal dunia selepas kawan yang pertama mati syahid. Setelah kedua-duanya meninggal, satu hari Talhah bin Ubaidillah ini beliau bermimpi. Dan dalam mimpinya itu dia berada di hadapan pintu syurga, hadirin sidang jemaah. Dan dia mendapati dua orang lelaki ni yang kawan tu tadi, mereka masing-masing berada di hadapan pintu syurga. Malaikat yang menjaga syurga buka pintu dan malaikat kata kepada lelaki yang kedua tu, awak masuk dulu dalam syurga. Yang ni menyebabkan Talhah ni tanda tanya, timbul persoalan, kawan dia mati syahid. Patut yang mati syahid lah masuk syurga dulu. Inilah fadilat yang besar. Tapi yang kedua tu masuk syurga dahulu. Setelah yang kedua masuk syurga, barulah yang pertama, kawan yang mati syahid ni, dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Waktu tu Talhah nak mendekat dah, nak masuk pintu syurga. Tapi malaikat kata, nanti belum sampai masa awak lagi. Sebab dia hidup lagi. Yang kedua dah meninggal dah. Cuma dia sedang bermimpi saja. Hadirin sidang jemaah. Keesokan paginya, Talhah ni dia mula bercerita mimpi tersebut kepada rakan-rakan dia, kepada kawan-kawan dia. Maka orang suasana menjadi bingit. Orang bising. Sebab orang bahas, macam mana orang yang mati syahid, dia masuk syurga kemudian lagi daripada kawan dia yang tidak mati syahid. Macam mana orang yang kuat beramal, dia masuk syurga kemudian sedikit daripada kawan dia yang kurang daripada dia dari sudut beramal. Hadirin dan hadirat. Jadi sampailah kepada pendengaran Nabi kita SAW. Nabi kata, apa yang orang duk bising-bising ni? Lalu akhirnya diberitahulah tentang mimpi Talhah bin Ubaidillah kepada Nabi. Waktu tu Nabi kata kepada orang ramai. Nabi kata, alaysa qad makatha hadha sanatan ba'dah? Bukankah lelaki yang kedua ini, dia hidup setahun kemudian daripada kematian kawan dia? Maknanya lepas kawan dia mati syahid, dia pula hidup. Hadirin sidang jemaah, dipanjang maksudnya selepas kawan dia mati, dia tidak mati tetapi dia dipanjangkan umur sehingga setahun kemudian. Wa qad adraka ramadhana fasamah, dan bukankah dalam tempoh setahun berikut tu dia sempat bertemu bulan Ramadan dan dia berpuasa dalam bulan Ramadan? Mereka kata, betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sambung lagi, wa qad makatha hadza sajdatan kadza wa kadza rak'ah, ataupun waqad salla kaza wa kaza rak'ah fi sanah, itu yang lebih tepat. Waqad salla kaza wa kaza rak'ah fi sanah, dan bukankah dalam tempoh setahun yang kemudian itu, si pulan lelaki ni dia sempat mendirikan solat dengan begitu banyak rakaat. Yalah, setahun kemudian kawan tu dah meninggal dunia. Dia ni panjang umur setahun. Jadi kalau sehari kita ada 5 solat fardu, 30 hari ada 150 solat fardu. 30 kali 5 bersamaan 150 solat fardu sebulan. Jadi 150 kalau kali dengan 12 bulan pula, orang kata berapa ribu solat yang dia telah dirikan. Jadi itulah sebabnya kata Nabi SAW, dia masuk syurga dulu. Jadi ini kita kata fadilat, kelebihan panjang umur bertemu Ramadan. Jadi kita patut bila kita sempat menyambut Ramadan pada tahun ini, wajib kita syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Tapi kawan ni tadi adraka Ramadan, dia sempat bertemu Ramadan. Adakah dia sempat bertemu sahaja? Tidak. Fasamahu, dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Ada orang dia bertemu Ramadan tapi tak puasa. Ada orang bertemu Ramadan tapi tidak beribadat, tidak baca Quran, tidak salat tarawih. Dan hadis itu tadi adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad. Hadirin dan hadirat, dia tidak join, dia tidak turut serta. Jadi kemudian sebab tu yang menjadi tanda tanya. Dia tidak, orang kata, turut serta bersama macam sahabat dia itu tadi. Tetapi oleh kerana Allah panjangkan umur dia setahun kemudian, dia sempat bertemu Ramadan, dia salat dengan jumlah yang banyak dalam tempoh setahun, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga
menerusi ibadah kita dalam bulan Ramadan. Allahumma amin, hadirin dan hadirat. Jadi yang disebutkan di sini faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi tentang puasa. Jadi kata Ibnu Qayyim sebagai muqaddimah, fahuwa min akbaril auni 'ala taqwa. Puasa ini adalah pembantu yang terbesar untuk mencapai takwa. Kita dituntut untuk bertakwa. Tapi nak mencapai takwa, antara yang boleh membantu kita daripada ibadah mencapai takwa ialah puasa. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Tengok, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ia telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, puasa ni ibadat yang paling Allah suka. Kenapa kita tahu puasa ibadat yang paling Allah suka? Jawapannya cukup mudah. Hadirin sidang jemaah. Dahulu kita ingat tak saya dah sebutkan definisi ibadat. Definisi ibadat. Apa dia definisi ibadat? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahirati wal batinah. Pendek je definisi dia. Satu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Nampak tak dia punya definisi itu mudah saja. Satu kata nama yang menghimpunkan semua perkataan dan perbuatan yang Allah suka dan Allah redha, yang zahir yang batin. Ini adalah apa yang ditakrifkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Itu definisi ibadat. Jadi masa saya belajar dahulu, guru saya sebut, macam mana kita nak tahu ibadat tu Allah suka dan Allah redha? Maknanya satu perkataan, satu perbuatan tu, macam mana kita nak tahu Allah suka dan Allah redha? Jadi kata guru saya, hafizahullah wa ra'ah, Allah tidak akan suruh kita buat sesuatu amalan, melainkan Allah pasti suka dan redha dengan amalan tu. Jadi maksudnya, kita nak tahu perkataan tu, perbuatan tu Allah suka ke tidak, kita tengok Allah suruh ke tidak. Kalau Allah suruh, itu pertanda dia suka. Betul tak? Kalau Allah suruh kita buat, itu pertanda dia suka dengan satu-satu perbuatan. Maknanya bila dia suka, dia suruh, maka suruhan itu menjadi ibadat. Jadi ayat ni hadirin dan hadirat, Allah perintahkan kepada orang beriman puasa sebagaimana apa? Diperintahkan kepada umat sebelum kamu. Maknanya menunjukkan betapa Allah sangat sukalah, sebab bukan semata kita yang disuruh, umat sebelum kita pun disuruh. Maknanya menunjukkan betapa Allah ni apabila dia suka, dia akan suruh. Umat terdahulu disuruh berpuasa, kita orang beriman pun dituntut, diwajib untuk berpuasa. Begitu kefahaman dia. Kemudian kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim bersabda, as-sawmu junnah. As-sawmu junnah. Puasa ialah perisai. Perisai. Perisai itu apa makna dia? Perisai itu shield. Shield itu apa makna dia? Maknanya perisai. Jadi benteng, pelindung kita ini dari, kalau kita peperangan, kita ada shield. Begitu. Kita punya perisai kita yang nak melindungi kita daripada serangan-serangan musuh. Jadi tengok bahasa dia junnah. Sebab kadang bila kita baca kitab tak ada baris, lagi boleh jadi as-sawmu jannah pula. Dia duk fikir puasa masuk syurga. Itu betul lah puasa masuk syurga, tapi terjemahan salah. As-sawmu junnah, maknanya puasa adalah perisai. Jadi sebab itu kita dah sebutkan sebelum ini, dalam bahasa Arab perkataan jannah ni boleh jadi junnah, boleh jadi jinnah. Kalau jannah maknanya syurga ataupun kebun ataupun taman. Salam. Kalau jinnah maknanya jin.
yang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi jinnah tu jin-jin. Tapi kalau junnah ialah perisai. As-sawmu junnah. Puasa ini ialah perisai, kata Nabi SAW. Pelindung kita. Wa amara man ishtaddat bihi syahwatun nikah wala qudrata lahu alaihi bisiyam wa ja'alahu wija'a hadhihi syahwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka yang terlalu kuat sangat syahwat untuk menikah. Maknanya dia ada keinginan yang kuat untuk nikah, dan nikah di sini kena difahami sebagai keinginan untuk mengadakan hubungan suami isteri. Hadirin sidang jemaah. Tapi tuan-tuan boleh faham lah, kerana cakap kan budak-budak ada kat depan. Tapi hubungan, maknanya dia ada kekuatan, kuat sangat syahwat dia untuk mengadakan itu. Tetapi dalam masa yang sama, wala qudrata lahu, dia tak mampu puasa. Dia tak mampu nikah. Dia, orang kata syahwat dia ada, keinginan ada, tapi kemampuan tidak ada. Bila tidak ada kemampuan untuk bernikah, Nabi suruh dia apa? Puasa. Nabi suruh dia puasa. Wa ja'alahu wija'a hadhihi syahwah. Dan puasa boleh mengekang nafsu ini. Puasa boleh mengekang nafsu ini. Macam Nabi sebut kepada para sahabat yang muda dalam hadis sahih. Nabi kata, ya ma'syarasy syabab. Tengok bahasa Nabi guna. Ya ma'syarasy syabab. Wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa dari kalangan kamu yang ada kemampuan untuk bernikah, hendaklah dia bernikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farash, kata Nabi SAW. Sesungguhnya nikah ini aghaddu lil basar, akan menyebabkan kita menunduk pandangan. Wa ahsanu lil farash, lebih kuat dalam menjaga dan memelihara kemaluan. Fa illam yastati', tetapi kalau dia tak mampu, kata Nabi, fa alaihi bis-shaum, Nabi kata hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', sesungguhnya puasa ialah wija'. Wija' ni maknanya tali yang mengikat, maknanya mengekang syahwat. Begitu. Jadi maknanya sesuatu yang mengekang, sesuatu yang mengikat, nak kawal, nak tahan syahwat adalah dengan berpuasa. Wa kana hadiyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi akmal al-hadi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa merupakan sebaik-baik petunjuk. Ataupun akmalul hadi ni maknanya sesempurna petunjuk. Akmal ni maknanya sempurna, paling lengkap. Wa a'zama tahsilil maqsud, dan paling mencapai maksud, tujuan objektif daripada ibadat berpuasa. Apa dia? Petunjuk Nabi paling membantu kita mencapai tujuan puasa ni. Wa ashalahu 'ala nufus, dan yang petunjuk Nabi inilah yang paling mudah ke atas jiwa-jiwa kita ini, hadirin sidang jemaah, dalam melaksana menjalani ibadah puasa. Walamma kana fatmun nufusi an ma'lufatiha wa syahawatiha min asyaqqil umur. Oleh kerana menahan diri daripada, ataupun menahan jiwa ini daripada perkara-perkara yang sangat disukai oleh jiwa. Apa benda yang disukai oleh jiwa? Nafsu kita ni suka kepada apa? Disebut yang utama 3 benda, hadirin sidang jemaah. Yang pertama, makan. Nafsu ni suka kepada makan. Kalau tak percaya, cuba kita buat majlis makan-makan. Lagi ramai daripada orang hadir ceramah. Kadang kalau ceramah tak ada makan, orang pun tak apa nak datang. Kita buat kata iklan, kata ceramah, ada kambing golek, punya ramai orang datang. Hadirin sidang jemaah. Orang tak pernah datang pun datang. Sebab satu, ada kambing. Kedua, free. Hadirin dah hadir. Orang kita suka benda-benda begitu. Jadi ada majlis minum-minum sebagai contoh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah orang kata hubungan suami isteri. Yang ni adalah kehendak-kehendak yang manusia suka. Makan, minum dan syahwat. Hadirin sidang jemaah. Oleh kerana nak mengawal diri kita, nak mengekang diri kita daripada perkara yang jiwa suka, diri suka, adalah antara perkara yang sangat asyak, yang sangat berat, yang sangat sukar. Ta'akhkhara farduhu ila wasatil islami ba'dal hijrah. Maka pensyariatan puasa ini lewat sedikit selepas daripada hijrah Nabi SAW. Maknanya bukanlah antara benda yang awal disyariatkan puasa, tak.
Maknanya puasa ni disyariatkan sebenarnya fasa-fasa kemudian sikit. Sebab nak bagi kita ni ada berperingkat-peringkat dahulu dalam beragama ni. Dia kata apa? Lamma tawattanat an-nafsu ala tauhidi was salat. Iaitu ketika mana jiwa tu telah menjadi tetap di atas tauhid dulu. Dan juga di atas salat dahulu. Menunjukkan salat lebih awal disyariat daripada puasa. Salat lebih awal disyariat daripada puasa. Jadi apabila orang dah kuat tauhid, orang dah rajin kukuh dalam pelaksanaan salat, maka pada ketika itu disyariatkan apa? Puasa. Kata Ibn Al-Qayyim. Dan bila puasa disyariat, bila puasa diwajib, wa kana farduhu fis sanati saniyati minal hijrah. Puasa ini difardukan pada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang masyhur walaupun tak disebut oleh Ibn Al-Qayyim di sini, puasa disyariatkan pada tahun kedua hijrah di dalam bulan Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban. Maknanya dalam bulan sekarang inilah, bulan Sya'ban, puasa disyariatkan. Kata Ibn Al-Qayyim, fatuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sama 9 Ramadan ataupun 9 Ramadanat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika usia baginda 63 tahun itu dalam keadaan baginda sempat atau telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Maknanya Nabi sempat 9 kali Ramadan. Maknanya kalau puasa disyariat pada tahun yang kedua, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Begitulah umpama lebih kurang. Jadi ini antara perkara yang disebut sebagai muqaddimah oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitab puasa. Nak menjelaskan puasa difardukan dalam bulan Ramadan. Saya minta maaf, puasa difardukan dalam bulan Sya'ban, difardukan pada tahun yang kedua Hijrah. Kemudian kata penulis kitab, kita nak masuk pula kepada topik yang berikut yang baru. Faslun fi ibadatihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Fasal berkenaan dengan ibadat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Macam mana Nabi kita punya ibadat yang kita nak contohi ni, yang kita kata kitab kita ini bicaranya tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak ikut petunjuk tersebut. Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Itu tajuk dia. Pada petunjuk sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik manusia, tak lain tak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan, antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini, al-iksaru min anwa'il ibadat. Banyak atau memperbanyakkan atau mempelbagaikan jenis-jenis ibadat. Ataupun banyak melakukan pelbagai ibadat. Itu terjemahan dia. Banyak melakukan pelbagai ibadat. Kadang orang nampak Ramadan ni puasa saja, sedangkan itu adalah nau' minal ibadat. Betul tak? Satu jenis je. Sedangkan dalam bulan Ramadan ada anwa', ada pelbagai jenis ibadat. Ada pelbagai jenis ibadat. Fakana Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan. Maknanya saling tadarus Quran bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Tadarus ni konsep dia seorang baca, seorang dengar. Itulah maksud dia. Jadi saling mempelajari Quran. Wa kana idza laqiyahu Jibril ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi ni apabila Jibril datang kepada Nabi, Nabi adalah manusia yang paling baik dalam melakukan kebaikan. Orang kata lebih kuat daripada angin yang orang kata terbang. Hadirin sidang jemaah. Wa kana ajwadan nas. Dan Nabi ni manusia paling ajwad. Dan ajwad ni maknanya paling pemurah. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai generous. Hadirin sidang jemaah. Paling pemurah. Wa kana wa ajwadu ma yakun. Dan bila Nabi paling kuat sifat pemurah Nabi ni dalam sepanjang tahun Nabi pemurah. Tapi bila masuk bulan Ramadan,
Nabi paling ajwad. Maknanya sifat pemurah Nabi itu paling kuat, paling tinggi pada bulan Ramadan. Yuksiru fihi minas sadaqah. Dalam bulan Ramadan, Nabi memperbanyakkan sedekah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perbanyakkan sedekah. Wal ihsan, iaitu berbuat kebaikan, kebajikan kepada orang. Ihsan ni maknanya buat baik kepada orang. Wa tilawatil Quran. Maknanya Nabi memperbanyakkan baca Quran di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kerana Ramadan ini ialah bulan Quran. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi oleh kerana itu para ulama kita menjadikan Ramadan ni Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Hidupkan bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Apa kata beliau? Beliau kata, wa kana lisyafi'i fi Ramadan 60 khatamah yaqra'uha fi ghairi salah. Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali yang dia membacanya atau yang dia melakukannya di luar salat. Maknanya bacaan dalam salat tidak termasuk. Tetapi di luar salat sahaja beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Purata sehari 2 kali khatam Quran di dalam bulan Ramadan. Dan masyhur Al-Imam Syafi'i ini di luar Ramadan 30 kali khatam Quran dalam sebulan. Maknanya kalaulah dalam bulan yang lain selain Ramadan dia khatam Quran sekali, sebulan 30 kali khatam. Maknanya sekali sehari, sebulan 30 kali khatam. Masuk Ramadan dia khatam Quran 60 kali, maknanya purata 2 kali sehari khatam Quran. Apa maknanya itu? Itu isyarat kepada gandaan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini bukannya bulan baca Quran, tetapi bulan Ramadan ini bulan menggandakan bacaan Quran. Maknanya baca ni bila-bila pun kita baca Quran, betul tak? Sekarang bulan Syaban pun kita baca Quran. Bulan sebelum ini Rejab, bulan sebelum itu Jamadil Akhir, bulan sebelum itu Jamadil Awal pun kita baca Quran. Tapi masuk dalam bulan Ramadan ini kita apa? Gandakan. Hadirin sidang jemaah, gandakan bacaan Al-Quran. Sebab itu Sufyan Ibn Uyainah dan seumpamanya dari kalangan salafus salih, mereka ini apabila masuknya Ramadan, mereka kata innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ramadan ialah bulan membaca Quran dan bulan memberi makan. Imam Malik bin Anas diriwayatkan daripada murid dia, apabila masuk je Ramadan, dia meninggalkan majlis-majlis ilmu dia. Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf, dan beliau berpaling kepada membaca Quran daripada mushaf. Adapun ini pandangan dia, hadirin sidang jemaah. Sebab nanti kalau kita kata, oh adakah bermakna Ramadan tak boleh diadakan majlis ilmu? Salah ke? Kita kata tidak salah. Itu adalah pendirian dia sebab dia nak fokus kepada Quran. Tapi macam kita katalah, Ramadan bukan semata bulan Quran, tetapi Ramadan ni bulan kita mempelbagaikan kebaikan, termasuk kebaikan menuntut ilmu. Kita dapat habuan dari sudut itu, kita dapat bahagian dari sudut itu. Ada orang Allah mudahkan dia untuk ini, ada orang Allah mudahkan dia untuk itu. Jadi kita kena reda. Dan kita kena bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita daripada amalan-amalan salih, hadirin sidang jemaah. Wassalah, maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan salat dalam bulan Ramadan. Wazikir, dan juga zikir. Wal i'tikaf, dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan i'tikaf. Dan i'tikaf ni maknanya duduk di dalam masjid. Lebih-lebih lagi pada 10 akhir Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Tujuannya tak lain tak bukan ialah untuk mencari Lailatul Qadar. Sebenarnya mencari Lailatul Qadar ini ibadah, hadirin sidang jemaah. Maknanya pencarian itu sendiri ialah ibadat. Tapi pencarian yang mana yang dinilai ibadat? Adakah duduk menengung saja waktu malam cari pokok sujud?
ataupun kita duduk merenung sahaja waktu malam nak tengok bulan turun macam mana ke situ. Tidak. Mencari dengan salat, mencari dengan doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah, "Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau kamu bertemu dengan Lailatul Qadar, bacalah kamu Allahumma innaka afu. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kamu suka kepada kemaafan. Fa'fu anni, kau maafkanlah aku. Hadirin sidang jemaah. Wa kana yakhussu Ramadhan min al-ibadati bima la yakhussu bihi ghayruhu min asy-syuhur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Ramadan untuk beribadat dengan dengan cara yang tidak baginda lakukan pada bulan-bulan yang lain. Maknanya bulan-bulan lain Nabi tak buat begitu, tapi Nabi mengkhususkan Ramadan. Kerana apa? Kerana Ramadan ni memang bulan kebaikan. Sebab itu Nabi kita SAW, apabila datangnya Ramadan, Nabi kata apa? Atakum Ramadan. Ataupun dalam sebahagian lain, Ja'a Ramadan. Ataupun Atakum Syahrul Ramadan, Syahrun Mubarak. Nabi kata, datang kepada kamu Ramadan. Ia adalah bulan yang mubarak. Maknanya dibuka kepadanya pintu syurga. Ditutup padanya pintu neraka. Dirantai syaitan-syaitan. Hadirin sidang jemaah. Jadi disebutkan bahawasanya Ramadan ini bulan kebaikan. Kemudian disebutkan di sini, hadirin sidang jemaah, beberapa lagi petunjuk-petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi subuti Ramadana wa khurujihi. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi pada sabitnya Ramadan. Sabitnya Ramadan ni makna dia, Ramadan ni masuk dengan apa? Apakah perkara-perkara yang orang kata menjadikan Ramadan tu telah tiba, menjadikan Ramadan tu telah datang. Ataupun dikatakan di sini petunjuk Nabi pada sabit keluarnya Ramadan pula. Tamatnya Ramadan tu bagaimana? Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadkhulu fi shaumi ramadana illa bi ru'yatin muhaqqaqah. Petunjuk Nabi tidak akan mula berpuasa dalam bulan Ramadan sehinggalah dilihatnya anak bulan dengan penglihatan yang pasti. Ru'yah muhaqqaqah ni penglihatan yang betul-betul nampak. Au bi syahadati syahidin wahid, ataupun dengan penyaksian seorang saksi. Dengan penyaksian seorang saksi. Maknanya katakan Nabi tak nampak, tapi ada satu orang lelaki nampak. Dan dia cerita kepada Nabi, tadi aku nampak. Begitu. Ini ada riwayatnya, ada sandarannya. Kalau kita buka dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada disebut hadis yang berkaitan dengan penerimaan penyaksian daripada seorang lelaki tentang nampaknya anak bulan. Dan dikata di sini, hadirin sidang jemaah, fa illam takun ru'yah wala syahadah. Kalaulah tak ada orang nampak dan tak ada penyaksian orang lain yang nampak anak bulan, akmala iddata sya'bana salasina yauman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menggenapkan Sya'ban sebanyak 30 hari. Sebanyak 30 hari. Jadi, poin yang kita boleh keluarkan di sini ialah apa dia? Sabitnya atau subutnya kemasukan Ramadan. Sabitnya kemasukan Ramadan ini dengan dua faktor. Iaitu yang pertama, ru'yatu hilal. Nampaknya anak bulan. Kedua, orang kata genapkan Sya'ban sebanyak 30 hari. Kerana maksimum bulan dalam hijrah ini hanyalah 30 hari saja. Sebab itu Nabi kita pernah menyebut asy-syahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Sebulan itu 10 10 10 kata Nabi. Wasy-syahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Sebulan itu 10 10 9. Maknanya sebulan sama ada 29 atau 30 hari. Jadi maksimum ialah 30 hari saja. Kita tidak ada 31 Ramadan, 31 Syawal, tidak ada. Itu 31 Januari itu mungkinlah. 31 Mac ke apa ke. Tapi untuk bulan-bulan hijrah,
maksimum 30 hari saja. Jadi sebab itu paling tinggi pun boleh pergi Syaban ni 30 hari. Kalau dah genap 30 hari, maknanya esok tu sah-sah lah 1 Ramadan. Ini macam yang saya sebutkan tadi lah. Maknanya hari Ahad ni 29 Syaban. Jadi kita tengok, kalau nampak Isnin tu 1 Ramadan, anak bulan. Kalau tak nampak, digenapkan Syaban 30 hari, maka Isnin 30 Syaban. Dan Selasa 1 Ramadan. Begitu. Jadi dikatakan di sini, tetapi wa kana idza hala lailatas salasina duna manzarihi ghaimun aw sahabun akmala iddata sya'bana salasin yawman thumma sama. Nabi SAW apabila tibanya malam yang ke-30 Syaban, tapi anak bulan tidak kelihatan disebabkan awan yang tebal sebagai contoh, atau langit yang mendung, maka baginda akan menggenapkan bilangan hari Syaban tu sebanyak 30 hari. Setelah selesai 30 hari, kemudian barulah baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Barulah baginda berpuasa. Walam yakun yasumu yaumal ighmam wala amara bihi. Nabi tidak berpuasa pada hari 30 tu. Maknanya pada hari yang bulan tak kelihatan, anak bulan tak kelihatan disebabkan mendung ataupun awan yang mengganggu. Dan Nabi tidak menyuruh kepada umat atau kepada para sahabat berpuasa pada hari tersebut. Baik. Kemudian hadirin sidang jemaah yang saya muliakan, begitulah juga keluarnya Ramadan pun sama juga. Maknanya mesti dengan melihat anak bulan Syawal barulah keluar Ramadan. Ataupun mesti dengan genap dan lengkapnya Ramadan sebanyak 30 hari barulah keluarnya Ramadan. Maknanya masuk dia sama dengan keluar dia. Kalau masuk kena nampak anak bulan Ramadan, keluar dia pun kena nampak anak bulan Syawal. Kalau masuk kena genapkan Syaban 30 hari, keluar Ramadan pun kena genapkan Ramadan 30 hari. Berdalilkan hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur, baginda mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan, dan berbuka puasalah kamu dalam kurungan berhari rayalah kamu dengan melihat anak bulan. Wa kana min ataupun disebutkan di sini hadirin sidang jemaah, poin yang berikutnya, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jilil fitr. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menyegerakan berbuka puasa. Ta'jil ni segerakan. Al-fitr berbuka puasa. Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka puasa, dan baginda menganjurkan ataupun yahussu alaih, baginda menggalakkan kepada orang ramai untuk berbuka puasa dengan segera. Tapi kita kena faham, menyegerakan berbuka puasa pada waktu berbuka. Di situ kena faham hadirin sidang jemaah. Kerana kadang ada orang dia tak faham ataupun membuat-buat tak faham. Buka puasa pukul 12 tengah hari, kata sebagai contoh. Kata, Ji, kenapa pula 12 tengah hari dah makan ni? Nabi suruh segera buka puasa. La ilaha illallah. Ini salah faham. Menyegera buka puasa pada waktu berbuka, bukan pada waktu selain daripada waktu berbuka. Ini pun kadang-kadang orang kita dia agak lari sikit daripada petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab berbuka puasa ni, sebagaimana kita kata petunjuk baginda tadi, segera. Maksudnya bila azan berkumandang, terus makan lah. Azan tu dah petanda masuk waktu berbuka. Tak syarat kepada kita, nak kena tunggu lepas habis azan pula. Bilal tu pula boleh jadi dia punya tarik bukan main panjang pada malam tu. Lambatlah pula kita nak tunggu dia selesai azan. Orang lain azan seminit 2 je, dia malam tu sampai 5 minit. Jenuh juga kita nak menunggu selepas 5 minit baru boleh berbuka. Tak, bila dah azan tu petanda waktu dah masuk lah. Maknanya waktu maghrib dah masuk, waktu berbuka pun dah boleh. Jadi sebab itu terus bismillah makan. Ini sebahagian orang kita dia kadang-kadang bila dah nak buka tu panjang pula doanya hadirin dah hadirat. Doa sebelum berbuka, maknanya sebelum masuk waktu tak ada masalah lah. Kita kata bagus lah.
Sebab itu pun memang kita kata waktu mustajab doa, iaitu ketika dia nak berbuka puasa. Tapi bila dah azan tu dah berkumandang pun tak habis lagi doa, panjang pula doa. Hadirin sidang jemaah. Jadi ini yang kita kata agak menyelisihi petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi kita adalah bila dah orang kata sampai kepada waktu berbuka, terus bismillah makan. Gitu. Maknanya terus berbuka puasa maksud saya. Wa yatasahhar wa yahussu ala sahur. Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam, antara petunjuk Nabi adalah bersahur. Kita kata bersahur ni makan sahur lah. Itu makan sahur pada waktu makan pada waktu sahur. Sebenarnya sahur ni masa yang kita kata sahar tu. Ya Allah kata dalam Quran, wa bil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Ini. Jadi ashar ni pada waktu sahur lah. Tapi waktu tu lah masa untuk kita bersahur. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai bersuhur. Suhur ni perbuatan. Sahur adalah makanan yang kita makan semasa bersuhur. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW, Nabi kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur adanya keberkatan. Tasahhu walau kana bi jur'atin min ma'. Bersahurlah kamu walaupun hanya seteguk air sahaja. Maknanya nak suruh kita bersahur juga, hadirin sidang jemaah. Jadi sahur ni berbeza sedikit dengan berbuka. Kalau berbuka dituntut untuk kita disegerakan, bersahur dituntut untuk kita lewatkan. Inilah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam kita katalah, lewat bersahur ialah pada waktu bersahur. Bukan 6.30 pagi baru nak sahur, pukul 7 pagi baru nak sahur. Itu breakfast. Hadirin dah ada, itu bukan sahur. Jadi maknanya kita kalau contoh sekarang ini 6 suku masuk waktu subuh. Kalau kita boleh, kalau 5.45 tu dah makan, baru makan, okey lah. Ni kadang pukul 6 baru nak mula masak nasi. Mana sempat, hadirin dah hadirat. Ayam pun baru keluar peti air. Tak sempat nak orang kata tak habis beku lagi, nak goreng. Mana tak sempat lah. Jadi maknanya kita kalau nak tu prepare awal. Makan tu pukul 6 boleh. Ataupun sebelum awal sikit. Tidaklah kadang pukul 4.30 dah sahur. Awal sangat. Hadirin sidang jemaah. Kita khawatir kadang bila dia 4.30 tu dia dah makan, nalar punya makan. Hadirin dah hadirat. Saat lagi dia perut kenyang, suka hati, dia tidur sampai selajak subuh. Kadang-kadang orang yang terlambat. Sebenarnya antara hikmah lewatkan sahur ni supaya jarak dengan solat subuh tu tak terlalu jauh. Ni saat lagi pukul 4.30 dia dah sarapan, dia kata, aku nak buat apa ni? Dia pula bukan mazhab tahajud. Dia maknanya bukan rajin sangat kan kaki dia. Suka makan tu suka lah. Makan sahur tu masih. Sahur pula biryani lamb shank pula. Allah sedapnya kata. Jadi lepas tu dia tidur. Tidur saat lagi dah pukul 7 dah. Apa cerita ni? Jadi pukul 7. Sebab tapi kalau dia bersahur contohnya pukul 5.45. Kemudian dia lepas dia bersahur, lepas dia makan tu dia dah prepare siap-siap ambil wuduk. Dah pukul 6 lebih dah, betul tak? Waktu tu pergi masjid contohnya. Jadi sebab itu penting dikatakan lewat sahur. Wa yuakhiruhu wa yuraghibu fi ta'khirihi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melewatkan sahur dan baginda menggalakkan kita untuk melewatkan sahur. Dalam sebahagian riwayat Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr wa akharus suhur. Sentiasalah manusia dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka dan mereka melewatkan sahur. Maknanya manusia akan berada dalam kebaikan. La yazalun nas bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ajjalul fitr. Selama mana mereka menyegerakan berbuka wa akharus suhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahuddu 'ala al-fitri 'ala at-tamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan atau menggesa untuk kita berbuka puasa dengan kurma, dengan tamar, dengan kurma. Fa illam yajid fa'ala al-ma'. Sekiranya seseorang yang berpuasa tu dia tak jumpanya tamar, maka dia berbuka dengan air jelah. Dia berbuka dengan air. Tapi kita pada hari ni makanan kita lebih lagi pada kurma. Hadirin sidang jemaah. Kurma tu ada pelbagai jenis atas meja kita waktu nak buka puasa. Itu kurma ni sedikit sahaja. Itu belum kira lagi roti jala. Ataupun belum kira lagi tosai. Belum kira lagi roti john. Macam-macam. Hadirin saya. Itu yang sampingan-sampingan saja. Nasi tu pun banyak lauk. Tak ambil kira lagi. Jadi sebab itulah yang disebutkan di sini. Kalau kita ada kurma, afdalnya kurma dulu.
tak ada kurma, air. Hadirin sidang jemaah. Begitu. Ini petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min kamali syafaqatihi ala ummatihi wa nushihim. Ini adalah kesempurnaan kasih sayangnya Nabi, ambil beratnya Nabi kepada umatnya, dan juga orang kata sifat nasihat Nabi kepada umatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli. Nabi kita ini berbuka puasa dulu sebelum solat. Maknanya tidaklah bila masuk waktu tu Nabi solat dulu baru buka puasa, tak. Nabi berbuka puasa dahulu, kemudian barulah Nabi kita solat sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anhu, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu idza aftar. Nabi kita ni apabila telah selesai berbuka, tengok istilah dia. Idza aftara ni maknanya apabila telah selesai berbuka. Bukan bila masa nak berbuka tu, apabila telah selesai. Nabi kata apa? Zahabaz zama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama ni maknanya telah hilang dahaga. Maknanya telah hilang kehausan. Wa batallatil uruq, kita punya kerongkong ni dia telah basah, Wa sabatal ajr, dan telah sabit pahala insya-Allah. Maknanya apa di situ? Isyarat kepada doa tu dibaca selepas kita dah berbuka sedikit. Hadirin sidang jemaah. Maknanya kalau kita ni tengah-tengah puasa lagi, tiba-tiba nak baca doa sebelum berbuka, zahabaz zama, bilanya telah hilang dahaganya. Kita masih dahaga lagi. Jadi zahabaz zama ni maknanya isyarat kepada selepas. Maknanya selepas kita dah berbuka sedikit, maknanya dah minum air, kita pun zahabaz zama wa batallatil uruq wa sabatal ajr insya-Allah. Wa yuzkar anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna lis-saimi 'inda fitrihi da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka doa yang tidak ditolak. Maknanya doa yang mustajab. Jadi sebab itu kita ni kalau nak dekat-dekat dengan berbuka tu, banyakkanlah doa. Hadirin sidang jemaah. Kita punya hajat banyak. Bila hajat kita banyak, kita kena meraihkan waktu yang mustajab, keadaan yang mustajab, tempat yang mustajab, untuk kita mendapat doa yang mustajab. Sebab agama kita ini bukan semata menganjur kita berdoa, tapi agama kita menyediakan tempat tertentu, masa tertentu, mustajab padanya doa. Sebab itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Mukhtasaru Minhajil Qasidin. Mukhtasar Minhajil Qasidin. Dia kata antara adab yang penting dalam berdoa, kita meraihkan waktu-waktu mustajab doa. Saya ambil contoh. Kita esok pagi kan contoh. Tapi katalah esok ni Jumaat terakhir dalam bulan Syaban. Minggu depan Jumaat pertama dalam bulan Syaban. Katalah Jumaat minggu depan. Jumaat minggu depan tu, kita bangun waktu sahur. Jadi waktu sahur tu waktu malam yang paling baik sekali. Sahur ialah malam yang terbaik. Jumaat ialah hari terbaik dalam seminggu, betul tak? Hari yang terbaik ialah Jumaat, Sayyidul Ayyam. Dan pada waktu tu bulan apa tu? Ramadan. Jadi Ramadan disifatkan sebagai Sayyidul Syuhur, penghulu bagi sekalian bulan. Jadi tengok, terhimpun pada waktu tu, waktu sahur, malam yang terbaik. Hari Jumaat, hari yang terbaik. Ramadan, bulan yang terbaik. Jadi 3 fadilat tergabung pada satu waktu. Jadi apa salah kita berdoa pada waktu tersebut? Maknanya cari peluang doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hajat kita, kehendak kita, keperluan dunia kita, akhirat kita. Hadirin dan hadirat. Dia waktu itu mudah-mudahan lagi dekat, dah hampir kepada kemustajaban. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih riwayat daripada baginda berkata, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-saim. Apabila malam terbit daripada arah ini dan siang terbit atau siang tamat beredar daripada arah ini, maka sesungguhnya telah berbukalah orang yang berpuasa, ataupun orang yang berpuasa itu telah boleh berbuka. Maksudnya nak gambarkan bahawasanya bila malam masuk, bila keluar siang, bukalah puasa. Kerana kaedahnya kita ni berpuasa hanyalah sepanjang siang saja. Bila masuk malam,
tak ada puasa lagi dah. Kerana kita kata, apa definisi puasa? Al-imsaku an sa'iril mufattirati min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi syamsi biniyati ta'abbud. Menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari dengan niat ibadat. Jadi tempoh masa kita berpuasa tu bila? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maknanya dalam nama yang lain daripada subuh sampai maghrib. Maknanya dalam nama yang lain sepanjang siang hari. Siang subuh ke maghrib. Jadi sebab itu idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim, kata Nabi SAW. Itu dia punya kepahaman. Wa naha as-saima 'anil rafas was-sakhab was-sibab wa jawabis sibab wa amarahu an yaqula liman sabbahu inni shaim. Dalam sebahagian riwayat, inni saim, dua kali sebut. Apa terjemahannya? Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang, maknanya antara petunjuk Nabi kita dalam berpuasa ini, baginda melarang orang yang berpuasa daripada ar-rafas. Ar-rafas ni bercakap kotor. Bercakap kotor ni contoh bercakap lucah, hadirin sidang jemaah. Was-sakhab, yang ni adalah dalam orang kata kemarahan yang melampau, berlebihan atau maki orang sebagai contoh. Was-sibab, sibab ni pun sama juga, mencerca, memaki. Yang Nabi SAW kata, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang Islam itu fasik, memerangi orang Islam itu sesuatu kekufuran. Kita ni semasa berpuasa bukan semata tak boleh maki orang, bahkan tak boleh membalas makian orang. Itu pun tak boleh juga. Maknanya kita tak mulakan, tapi orang mula dulu. Dia kutuk kita, mak kau hijau contohnya, dia kata. Jadi kita pergi balas balik, pasal apa? Tak boleh. Jadi tak boleh ketika sedang berpuasa membalas makian orang. Sebab itu Nabi SAW dia bagi, orang kata, tips, bagi petunjuk kepada kita ini. Nabi kata, fa'in sabbahu ahad au qatalahu falyakul inni saim, inni saim. Sekiranya ada seseorang yang maki dia ataupun nak memerangi dia, hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi puasa yang dinamakan sebagai as-saumu junnah, puasa tu perisai. Itu dia. Sebabkan kita puasa lah, kita tak balas kemakian dia tu. Kalau nak kira mulut aku pun jahat juga, dia kata begitu. Kalau nak kira hang boleh maki, aku pun boleh maki lebih lagi pada tu. Tapi oleh kerana kita mengenang kita ni puasa, maka kita sabar daripada melakukan maksiat. Itu kata Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia kata puasa ni nama lain baginya sabar. Sebab itulah kerana pada puasa ada 3 jenis kesabaran. Iaitu yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, kata Ibn Rajab, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah, dan bersabar atas takdir yang memeritkan, yang terhasil daripada ibadat puasa, seperti lapar, dahaga, penat, letih, hadirin dan hadirat. Jadi semua tu ada pada puasa. Jadi puasa ni nama lainnya sabar. Jadi sebab itu nama bagi Ramadan ni banyak. Syahrul Quran, Syahrul Siyam, Syahrul Sabar, Syahrul Qiyam. Ini antara nama-nama lain bagi Ramadan. Bulan Quran, bulan Sabar, bulan Qiyam, bulan puasa, begitu. Yang kelima, disebutkan di sini, hadirin sidang jemaah, sebelum kita tamat. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safari fi Ramadan. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang bermusafir dalam bulan Ramadan. Tentang apa? Bermusafir dalam bulan Ramadan. Wasafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Nabi kita pernah bermusafir dalam bulan Ramadan. Fasama wa aftar. Maknanya ada hari yang baginda bermusafir dalam bulan Ramadan, Nabi berpuasa, kemudian Nabi berbuka. Nabi berpuasa dan berbuka. Wa khayyara ashabahu sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn. Dan Nabi memberi pilihan kepada
para sahabat baginda yang bermusafir ketika puasa? Dua perkara. Nak buka, nak kekal. Begitu. Nabi bagi pilihan. Nak buka boleh, tak buka pun tak apa. Wa kana ya'muruhum bil fitri. Nabi SAW mengarahkan mereka untuk berbuka puasa apabila mereka telah menghampiri musuh-musuh mereka. Maknanya bila dah dekat dengan musuh, buka puasa. Tujuannya apa? Liyataqawwaw ala qitali. Supaya mereka ada kekuatan nak membunuh musuh. Ini kita kena betul kepahaman sebahagian masyarakat kita. Yang mana mereka beranggapan, hang ni pasal peletih Ramadan ni, kau sahabat Nabi perang dalam bulan Ramadan. Tengok. Seolah-olah kita ni yang puasa ni seolah dia kata tak boleh letih pula. Kalau kita orang tengok macam kita, padahal memang hakikat puasa ni meletihkan. Hadirin, itu yang kita kena sabar tu. Itu yang kita kata sabar ala aqdarillahil mu'limah, takdir yang terhasil, takdir yang memedihkan, yang memeritkan, yang terhasil daripada ibadat puasa seperti lapar, dahaga, penat dan seumpama tadi saya kata tadi. Saya tengok dia marah pula kita, kata hang ni tidur je. Nabi lu perang dalam bulan Ramadan. Sahabat lu perang dalam bulan Ramadan. Betul. Tapi bila kita tengok kepada riwayat di sini, jelas kepada kita, Nabi SAW bila tengok para sahabat dah menghampiri musuh, Nabi kata buka puasa. Sebab bila buka puasa, orang kata di sini, liyataqawwaw ala qitali. Mereka akan ada kekuatan untuk memerangi atau untuk membunuh tentera-tentera musuh. Wasafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi a'zamil ghazawati wa ajalliha. Nabi bermusafir dalam bulan Ramadan pada ghazwah-ghazwah yang terbesar, iaitu peperangan-peperangan terbesar dan peperangan-peperangan yang paling ajal, paling mulia. Contohnya fi ghazati Badar, pada peperangan Badar. Wa fi ghazatil Fatah, pada peperangan pembukaan kota Mekah. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ghazwatain. Kami pernah berghazwah, iaitu kami pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan sebanyak 2 peperangan. Maknanya ada 2 peperangan yang Nabi lakukan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Yaumul Badar, kata dia, iaitu peperangan Badar. Kedua, wal Fatah, iaitu Fathu Makkah itu. Fa'aftarana fihima. Maknanya baginda menyuruh kami berbuka puasa, itu tidak berpuasa pada kedua-duanya. Maknanya pada perang Badar dan pada pembukaan kota Mekah. Sebab satu musafir, satu lagi berperang. Hadirin sidang jemaah. Jadi orang yang bermusafir ni antara yang mubih. Maknanya mubih ni maknanya membolehkan atau mengharuskan lil fitr, membolehkan untuk kita berbuka. Walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taqdirul masafati allati yuftiru fiha as-saimu bihad. Bukan petunjuk Nabi menetapkan takdir tertentu ataupun kadar tertentu bagi jarak. Yang mana jarak tu kalau cukup sekian-sekian, boleh kita berbuka puasa dalam permusafiran. Itu kata Ibn Al-Qayyim, bukan petunjuk Nabi. Tapi sebagaimana yang tuan-tuan maklum, dalam mazhab Syafi'i 2 marhalah juga. Sebagaimana jarak yang boleh mengqasarkan salat, jarak yang membolehkan kita berbuka puasa ialah permusafiran yang melebihi 2 marhalah. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Cuma kata Ibn Al-Qayyim, bukan petunjuk Nabi dalam menetapkan kadar masafah, jarak tertentu. Wa kana as-sahabatu hina yunshi'una as-safar yuftiruna min ghairi i'tibari mujawazatil buyut. Dia kata di sini Ibn Al-Qayyim, para sahabat Nabi kita bila mereka mula musafir je, mereka berbuka puasa. Tanpa mereka mengambil kira dah lepas rumah ke belum lepas rumah. Kan ada sebahagian riwayat kan kata nak kena melepasi rumah-rumah kediaman kita dulu. Maknanya kena keluar daripada kawasan tempat tinggal kita dulu. Lepas tu melebihi 2 marhalah, barulah boleh orang kata berbuka puasa. Tapi kata Ibn Al-Qayyim, para sahabat Nabi kita dulu, bila mereka mula je bermusafir, mereka terus berbuka puasa tanpa mereka iktibar, ambil kira dulu bimujawazatil buyut, sama ada dah lepas rumah-rumah kediaman ataupun tidak. Wa yukhbiruna, dan mereka memberitahu, siapa mereka tu? Para sahabat Nabi memberitahu anna zalika sunnatuhu wa hadiyuh, bahawasanya perbuatan itu ialah sunnah Nabi dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang terakhir, yang keenam, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ightisali minal janabati wa taqbili zawjati fi nahari Ramadan. Fasal berkenaan petunjuk Nabi pada mandi junub. Ini pada mandi junub dalam bulan Ramadan. Dan pada perbuatan mencium isteri dalam bulan Ramadan. Maksudnya pada siang hari Ramadan. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ay yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasilu ba'da al-fajri wa yasum. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda masuk ke dalam waktu subuh, baginda dalam keadaan berjunub hasil daripada hubungan dengan isteri-isteri baginda, fayaghtasilu ba'da al-fajr. Baginda mandi wajib, mandi junub selepas subuh. Selepas subuh tu maknanya selepas masuk waktu subuh lah. Jadi tuan-tuan kena ingat, suci daripada hadas besar bukan syarat sah puasa. Bukan syarat sah puasa. Jadi maknanya kalau ada satu orang tu dia berjunub, bukan syarat dia nak kena mandi wajib sebelum azan subuh ataupun sebelum masuk waktu subuh. Dia boleh sahaja mandi wajib selepas azan subuh atau selepas masuk waktu subuh. Dan dia mandi wajib tu pun bukan nak menjadikan puasa dia sah, tapi sebab nak menjadikan apa sah? Solat dia sah. Betul tak? Sebab tidak sah solat orang berjunub ni. Ada syarat dia mesti suci daripada hadas, hadas kecil, hadas besar, solat. Dan selepas daripada Nabi mandi itu, Nabi meneruskan puasa. Wa yasum, hadirin sidang jemaah. Wa kana yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa sha'imun fi Ramadan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencium sebahagian isteri baginda dalam bulan Ramadan ketika baginda sedang berpuasa. Jadi maknanya dari sudut hukum, mencium isteri ini tidaklah diharamkan ketika berpuasa, maknanya di siang hari Ramadan. Wa shabbaha qiblata shaim bil madmadah bil ma. Dan Nabi menyamakan ciuman orang yang berpuasa kepada pasangan mereka ini seperti apa? Berkumur ketika ambil wuduk. Maknanya berkumur ketika kita ambil wuduk, ketika kita sedang berpuasa, boleh berlebihan tak? Tak boleh. Bahaya, nanti batal wuduk. Macam itulah Nabi umpamakan kublah. Kublah ni cium tu tadi. Boleh faham tuan-tuan? Cakap panjang-panjang ada adik-adik pula. Jadi kita boleh faham. Bahasanya ciuman tu diumpama seperti madmadah bil ma. Maknanya ambil berkumur dengan air ketika berwuduk dalam bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Tadi Nabi kan larang kita mubalarah. Filistin masuk air dalam hidung. Maknanya ketika berkumur, ketika mengambil wuduk dalam bulan ketika sedang berpuasa. Wala yasihhu anhu sallallahu alaihi wasallam at-tafriqu baina asy-syabi wasy-syaikh. Dan tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda membezakan antara anak muda dengan orang tua. Maknanya kan ada sebahagian pendapat yang menyebut orang tua kalau cium isteri dia tak apa. Begitu. Tapi yang muda kalau cium isteri ketika sedang puasa tak boleh. Gitu. Kan ada perincian begitu dalam pandangan para ulama kita. Kita kata memang tak dinafikan sebab dikatakan orang tua dia kalau dia cium isteri dia tu bukannya kublah syahwah. Macam tu. Tu kata guru saya Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah. Dia tercium ni ada dua. Kublah ni ada dua. Yang pertama kublah rahmah, ciuman rahmat, ciuman kasih sayang. Yang kedua kublah syahwah, ciuman nafsu syahwat. Jadi dia kata kalau untuk orang tua ni biasanya kublah rahmah lah, cium kasih sayang. Kata isteri dia ni tak ada siapa cium dah 80, 50 tahun dah tak ada siapa cium. Dia cium lah pipi isteri dia. Itu rahmah, kesian tengok. Tapi kalau yang muda-muda ni itu lebih kepada syahwat. Jadi ketika sedang berpuasa tak boleh melebih-lebih. Dari satu sudut hukum dia tidak membatalkan puasa, cuma dia tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi selesai perbahasan kita hadirin sidang jemaah pada malam ini. Walaupun banyak lagi sebenarnya topik berkait dengan puasa ini, mungkin kita akan sambung lagi pada kelas kita yang akan datang sedikit sebanyak hadirin sidang jemaah. Jadi memadai sekadar itu, saya ambil kesempatan ini nak ucap selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua sahabat-sahabat kita di sini. Semoga Allah menerima amal salih kita, amal ibadat kita sepanjang bulan Ramadan. Allahumma amin. Saya minta maaf jika ada salah silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.